Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Indah berseri cincin delima, bertatah permata elok dipakai. Malaysia kini 64 tahun merdeka. Semoga negara terus aman dan damai. Tuan Ibu Ketua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Jeli selaku Menteri EPU serta pegawai-pegawai kerajaan kaki tangan awam yang membuat perancangan yang rapi, cermat dan bertujuan murni untuk membentangkan rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan makmur, inklusif dan mampan. Tuan Yang Dipertua, segala rancangan tanpa pelaksanaan yang berkesan tidak akan mencapai kejayaan. Mengikut laporan Ketua Audit Negara tahun 2019, walaupun kerajaan persekutuan memperuntukkan ratusan bilion untuk rancangan Malaysia ke-11, tetapi akibat pelaksanaan yang lemah, ramai projek telah gagal mencapai sasaran dan akhirnya merugikan rakyat dan negara. Seperti contoh, negeri Perak telah memperolehi peruntukan sebanyak 8.63 bilion untuk pembinaan 556 projek. Tetapi setakat akhir tempoh rancangan Malaysia ke-11, projek yang siap hanya 258 atau 46% sahaja. Tetapi jumlah peruntukan yang telah habis digunakan sudah mencapai 94% atau 7.57 bilion. Saya percaya perkara yang sama juga berlaku kepada negeri-negeri yang lain. Di manakah kelemahannya? Tuan Ibu Ketua, kerajaan perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mengelakkan pembaziran dan pembinaan projek Gajah Putih yang tidak produktif dan jelas membazir seperti kompleks sejarah di Pasir Salak yang menelan kos hampir 60 juta. Tetapi kini telah dibiarkan usang terbengkalai. Tuan Yang Dipertua, selain itu kerajaan perlu mencari sebab sebenar mengapa rancangan Malaysia 11 telah gagal mencapai sasaran. Rancangan Malaysia 11 telah pun menetapkan 6 Key Performance Index. Seperti contoh, rancangan Malaysia 11 telah menetapkan pertumbuhan KDNK sebanyak 5.5%. Tetapi kadar sebenar hanya 2.7%. Kedua, pendapatan per kapita seharusnya ringgit Malaysia RM47,720. Tetapi angka sebenar hanya RM42,503. Ketiga, sumbangan gaji pekerja kepada KDNK sepatutnya 38%. Tapi kadar sebenar hanya 37.2%. Keempat, jumlah pendapatan isi rumah sepatutnya ringgit Malaysia RM8,960. Tetapi angka sebenar hanya RM7,160. Dan pencapaian indeks kebahagiaan sepatutnya meningkat 1.4%. Tapi kadar sebenar hanya 0.5% saja. Ini semua telah gagal mencapai sasaran. Jika kerajaan mengulangi kesilapan yang lalu dan tiada acuan ataupun strategi baru, bagaimana rancangan Malaysia 12 mampu menuju ke arah kejayaan? Tuan Ibu Ketua, kerajaan perlu mengutamakan realiti rakyat dan bukan fantasi kerajaan. Umpamanya kerajaan menetapkan sasaran pendapatan isi rumah mencapai 10,000 sebulan. Tetapi realiti rakyat lawan dengan fantasi kerajaan. Realiti rakyat ialah kini seramai 58% pencarum KWSP. Jumlah baki wang simpanan dalam akaun mereka adalah kurang dari 10,000. Dan mengikut Bank Negara Malaysia, 70% rakyat tiada simpanan wang tunai melebihi RM1,000 untuk menampung keperluan jika berada dalam keadaan kecemasan. Tuan Yang Dipertua, ramai ahli yang berhormat membangkitkan isu kesihatan rakyat. Saya ingin bangkitkan isu kesihatan kewangan negara. Tuan Yang Dipertua, mengikut jawapan Timbalan Menteri Kewangan di Dewan Rakyat, jumlah hutang dan liabiliti kerajaan persekutuan sudah meningkat ke 1.26 trilion setakat bulan Julai tahun ini. Dengan kata lain, setiap rakyat Malaysia kini terpaksa menanggung hutang kerajaan sebanyak hampir RM39,000. Setiap orang. Kerajaan kini juga dalam proses membentangkan akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 untuk menaikkan hak amal wang yang boleh diperdapat di bawah Akta Peminjam tahun 1959. Dengan jumlah tambahan hutang bernilai 45 bilion lagi. Ini salinannya. Oleh itu, hutang negara dijangka akan meningkat ke
1.3 trilion menjelang akhir tahun ini. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, mengikut Bank Negara Financial Review, kerajaan juga perlu memberi perhatian segera kepada jumlah hutang isi rumah yang kini berada di paras tertinggi dalam sejarah, iaitu $328.7 bilion ataupun 93.3% dari jumlah KDNK negara. Perlu ditegaskan, hutang isi rumah negara kini telah meningkat sebanyak 413% sejak dari tahun 2002. Kadar hutang isi rumah di negara kita kini merupakan yang tertinggi di rantau Asia. Dan ia akan menjejaskan pemulihan ekonomi negara kerana beban kewangan yang berat akan menjejaskan daya pemberian dan pendapatan boleh alih disposable income keluarga Malaysia, khususnya golongan B40. Tuan Yang di-Pertua, masalah pengangguran. Kini kadar pengangguran sudah melebihi 4.8%. Jumlah bilangan yang sedang menganggur telah melebihi 770,000 orang. Fokus IMK 12 wajar tumpu kepada pewujudan peluang pekerjaan yang berasaskan kepada sukatan pelajaran kemahiran, ilmu serta menepati kehendak pasaran. Dengan izin, we need a competency-based syllabus on knowledge, skill, development and mastering of the skill. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi perkara penting yang saya ingin sentuh, iaitu security makanan negara. Walaupun tanah air kita sudah mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957, tetapi sehingga hari ini, penghasilan makanan dalam negara kita masih tidak mampu untuk menampung keperluan domestik. Kedudukan negara dalam Global Food Security Index telah merosot dari tangga ke-28 jatuh ke tangga 43. Jumlah import makanan dari negara asing kini mencatat 51.4 bilion ringgit. Mengikut FAO, Bangsa-Bangsa Bersatu, jumlah makanan juga meningkat, harga makanan telah meningkat 31% sejak tahun lepas. Oleh kerana itu, langkah-langkah proaktif perlu diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat dan negara mempunyai bekaran makanan yang mencukupi dan berkemampuan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya, isu penting adalah indeks urus tabir negara. Demi prinsip ketulusan dan accountability, indeks urus tabir negara dan Aktah Perkhidmatan Awam perlu diperkenalkan segera. Semua menteri, timbalan menteri, ketua penguatkuasa undang-undang termasuk pegawai atasan SPRM dan juga Polis Diraja Malaysia wajib bertanggungjawab kepada Parlimen dan mengisytiharkan hadap individu bersama isteri mereka kepada Parlimen setiap tahun. Saya bagi contoh mengapa perkara ini begitu penting. Pertama, baru-baru ini negara kita digegarkan oleh kes Hasanah Abdul Hamid dari Malaysia External Intelligence Organisation. Beliau membuat laporan polis, jumlah duit yang dirampas oleh SPRM sebanyak hampir 50 juta ringgit, antaranya 25 juta ringgit telah pun sudah hilang sebagai bahan keterangan dalam pengawasan SPRM. Ini lebah kata pepatah Melayu, harapkan pagah makan padi. Kes yang kedua tentang 1MDB, penyelesaian dengan KPMG Partners. Kerajaan membawa tuntutan sebanyak 5.64 bilion ringgit. Tetapi bulan lepas selesai dengan out of court settlement. Cuma bayaran 333 juta atau hanya 8% dari jumlah tuntutan. Kerajaan tuntut 5.6 bilion. Orang bayar 300 juta, selesai, settle. Tidak ada ketulusan dan butir-butir penyelesaian wajar dibentangkan ke Dewan Yang Mulia ini supaya rakyat tahu apakah sebenarnya perkara yang berlaku atas prinsip ketelusan. Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, transformasi GLC juga sangat penting. GLC sepatutnya memberi peluang dan luang kepada sektor swasta untuk bersaing dan bukan merebut peluang dengan sektor swasta. GLC haruslah hanya berkecimpung dalam bidang aset atau industri strategik yang penting untuk pembangunan negara seperti artificial intelligence, industri automation, electric car, pelaburan tenaga hijau dan lain-lain. Bukannya mencebuli diri dalam bidang yang boleh dikuasai dan diusahakan oleh pihak swasta. Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, amat penting sekali adalah agenda anak Malaysia. Kerajaan harus menghormati pertama,
harus menghormati keputusan Mahkamah Tinggi yang memberikan kerakyatan kepada anak yang dilahirkan oleh ibu rakyat Malaysia di negara asing. Warga ibu tidak harus mengalami diskriminasi yang jelas mencabar keadilan, khususnya untuk anak yang tidak berdosa. Tuan Dipertua, seterusnya adalah agenda sekatan ke atas Bumiputera. Dalam rancangan Malaysia ke-11, kerajaan bercadang untuk mengadakan sekatan ke atas Bumiputera supaya mereka tidak dapat jual ikuti ataupun saham mereka. Sebenarnya, dasar diskriminasi terhadap Bumiputera ini telah memiskinkan golongan Bumiputera. Setelah 50 tahun DEB dilaksanakan, jumlah pegangan Bumiputera hanya 17.2%. Di mana silapnya? Ini adalah kerana sekatan demi sekatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan terhadap Bumiputera. Saya bagi contoh, tanah di Kampung Baru harga 1,000 per kaki, RM1,000 per square meter. KLCC RM3,000. Mengapa beza 3 kali? Walaupun kedudukannya, lokasinya jiran saja. Ini adalah kerana dasar kerajaan yang diskriminasi terhadap Bumiputera, di mana Bumiputera tidak ada kebebasan untuk jual beli. Contoh kedua, katakan syarikat Bumiputera, dia nilainya RM1 juta. Sekarang ada pelabur asing dah beli 2 juta. Oleh kerana dasar sekatan kerajaan yang ada hari ini, Bumiputera itu tidak boleh jual kepada syarikat pelabur asing. Dia kena tunggu. Tunggu siapa? Tunggu Bumiputera lain, mungkinlah kroni UMNO ke, kroni Perikatan Nasional ke, untuk beli. Maka harganya rendah. Dan sekatan demi sekatan ini akhirnya menjadikan Bumiputera lebih miskin. Sudah 50 tahun. Tolonglah ambil daya pemikiran yang baru supaya kita dapat menjadikan agenda anak Malaysia ini semua rakyat Malaysia. Tuan Dipertua, sangat penting. Negara kita sudah merdeka 64 tahun. Anak Melayu, anak kita. Anak Cina, anak kita. Anak India, anak kita. Anak Bajau, anak kita. Anak Kadazan, anak kita. Ini semua adalah bangsa Malaysia. Mengapa kita nak adakan lagi amalan diskriminasi pada abad ke-21 ini? Oleh kerana ini, sebelum saya akhir alam, sedikit saja, saya menggulung, memandangkan menteri yang tekun masih ada sini. Untuk negeri Perak, saya minta 3 saja. Yang berhormat menteri, sila yang pertama, naik taraf lapangan terbang di Ipoh. Sudah lama, peruntukan memang telah disediakan, tapi saya tak tahu mengapa masih dilewat-lewatkan. Kedua, pembinaan hospital baru di Kampar. Peruntukan dulu diluluskan. Yang berhormat menteri juga zaman Pakatan Harapan, 460 juta telah diluluskan. Yang ketiga, pembinaan blok baru, rawatan operasi di Hospital Teluk Intan. Ketiga-tiga ini projek penting untuk manfaat dan juga kebajikan rakyat. Saya mohon pertimbangkan, dan dengan ini saya mengurus seluruh rakan-rakan menggembeling tenaga. Marilah kita menjadikan rancangan Malaysia ke-12 satu kejayaan dan bukan satu kegagalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang